Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana pada hari ini kita dapat kelas sekali lagi. Untuk hari ini kita akan ulang gaji semula bab tingkatan 2. Ustaz dah suruh pagi tadi untuk kamu baca buku berkaitan tentang bab tingkatan bab 1, 2 dan 3 tingkatan 2 kan. Harap kamu dah baca, so kita akan cuba untuk ulas dan bincangkan secara bentuk soalan. Okey. Ada beberapa yang Ustaz telah sediakan kepada kamu dalam bentuk slide ataupun dalam bentuk soalan. Bab 2 tingkatan bab 2 tingkatan 2. Oh ni bab 1 tadi. Okey, baik. So, korang nampak apa? Okey, so kita tengok bab 2 dulu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Melayu. Bab ini menceritakan tentang sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu seperti sistem raja dan wilayah pemerintahan. Seterusnya pelajar akan belajar tentang kegiatan ekonomi, perdagangan, pengutip hasil hutan dan laut, pelombongan dan pembuatan. Subtajuk bab ini adalah sistem pemerintahan kegiatan ekonomi. Okey, baik. Kita tengok ni. So jom kita try untuk menjawab. Jom kita try jawab. Boleh jawab? Boleh. By the way, Ustaz ada, okay, boleh conteng. Ustaz ada share juga dekat Google Classroom. Sekejap macam mana Ustaz nak conteng? Mana pen Ustaz? Okay. Okay. Besar sikit. Okay. Baik. So rajanya digelar kurung kerajaan Funan lah. Kalau kita lihat balik, kalau kita imbau balik tentang apa yang kita belajar tentang kerajaan Alam Melayu ni, kita ada kerajaan Funan, lagi kerajaan apa? Champa, kita ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua, Angkor, Gangga Negara. Kan? So ada lebih kurang 7 kerajaan yang kita belajar. Okey, kita mulakan dengan kerajaan Funan. Rajanya digelar kurung 6. Bermaksud raja apa? Gunung. Raja Gunung. Raja Gunung. Okey, nampak? Buruk lah tulisan saya kan? Biasa. Okey, sekejap. Kita terbalikkan laptop kita ni. Oh, sedap tulis macam, okey. Raja diraja bermaksud? Apa dia? Siapa kat sini ada? Fatimah, apa dia? Raja diraja. Siapa boleh jawab? Saya. Hasan, apa dia? Hasan? Ya. Jadi Raja segala raja. Okey, Aziz dah jawab dah. Saya dah jawab. Cantik. Raja segala raja. Okey, baik. Seterusnya, alah, saya buruk sangat ni Ustaz. Okey, Cakravatin. Cakravatin. Apa maksud dia? Nama orang. Astagfirullahaladzim. Pemerintah alam sejagat. Okey, pemerintah alam sejagat. Okey, pemerintah pusat dan wilayah. Raja Funan dibantu oleh golongan apa? Kita try. Siapa ada kat sini? Saya. Laju Daniel Aziz jawabnya. Kita bagi peluang juga pada yang lain ni. Apa dia Hasan? Golongan agama dengan golongan tentera. Agama dan tentera. Okey, baik.
Funan dibagikan kepada siapa Aina Irdina? 7. Ha? 7 7 buah. Okey. Setiap wilayah diketahui oleh siapa? Saya join by, jangan main-main. Okey. Siapa ada kat sini? Dah siam. Setiap wilayah diketahui oleh? Oh, dah siam. Dah siam? Tak ada. Ain Zaidi? Ada Ain Zaidi? Tak ada juga. Ada. Ain. Ni Ain mana? Ain Zaidi kan? Apa dia? Tak tahu. Putera-putera raja. Setiap wilayah diketahui oleh putera raja. Okey. Mereka digelar siapa kat sini? Kita panggil Anis. Asyar. Raja kecil. Raja kecil. Okey, baik. So ini berkaitan tentang apa? Kita lihat kepada kerajaan Funan. Okey. Aduh. Kita seterusnya pergi kepada kerajaan Champa. Rajanya menggunakan gelaran siapa, Syakirin? Syakirin? Asya. Asya? Asya. Tembak. Asya Kirin. PUBG ni, PUBG. Dia main PUBG tu, dia main PUBG tu. Main PUBG tu Zed. Izzuddin, apa dia jawapan dia? Raja di Raja. Raja di Raja. Okey, Raja di Raja. Okey. Dia Terus, sebagai angkat kain tadi, angkat kain. pemerintah. Apa dia? Asya. Apa? Dikira sebagai perintah apa? Tidak. Kejap. Baru nak buka buku. Mulia dan suci. Okey, pemerintah yang mulia dan suci. Turut dikaitkan dengan siapa nak jawab? Jibril. Dewa Siva. Apa dia? Aina Alia? Aina? Aina Idina? Dewa Siva. Dewa Siva. Okey, Dewa Siva. Baik. Okey, seterusnya kalau kita tengok sini. Okey. Ustaz apa Ustaz? Ustaz tak tahu? Angin Okey. tiup tutup buku. 38. Ni pembetulan sikit ni Raja Champa. 6. Okey, Raja Champa dibantu oleh golongan siapa, Jibril? Jibril? Halo Jibril. Hai, hilang semua. Ni main game ni sambil belajar ni. Adib. Adib. Ya. Para Apa dia? pembesar. Para pembesar. Okey, para pembesar. Yang bertanggungjawab mengutip apa kat sini? Oh, sama Cukai. Cukai. Fazana menjaga apa? Cukai. Menjaga Keamanan, keamanan. Dan mengukuhkan pertahanan. pertahanan. Okey, baik. Seterusnya Champa dibahagikan kepada pada apa? 5 wilayah. 5 wilayah. Wilayahnya Indraputra. Lagi? Amawati dah dia. Wijaya. Wijaya dia. Kautara. Kautara. 1, 2, 3. Oh, ni tak ada ni kan? Okey, Kautara. Dan Panduranga. Okey, baik. Settle untuk kerajaan Champa. So ingat raja dia menggunakan gelaran. Sekejap kita ambil pen. Kita ambil warna hijau. Okey, Raja di Raja. Okey, kita tahu. So dikira sebagai pemerintah yang mulia dan suci dan turut kaitkan dengan Dewa Silva. Okey, baik. So ini kerajaan Champa. Kerajaan Champa juga dibantu oleh golongan para pembesar
Okey, kita tahu pemerintah besar. Apa kerja dia? Kutip cukai, jaga keamanan, kukuhkan pertahanan. 3 benda ni biasa. Dalam bab kerajaan, biasa 3 benda ni iaitu cukai, keamanan, pertahanan. Mana-mana benda itu yang akan jadi satu tugasan utama. Okey. Baik. Seterusnya wilayahnya ada 5. Okey, kalau tadi kerajaan Funan ada 7, manakala kerajaan Champa ada 5. Okey, so apa nama wilayahnya? Pertamanya Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautara dan juga Panduranga. Okey, nampak? Jelas? Okey. Jelas. Okey nampak So senang sikit kan? Bila Ustaz boleh contoh ni nampak sikit lah kan? Betul. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kerajaan Sriwijaya. Okey. Kita nak tengok siapa baru masuk ni. Ada orang baru masuk. Mana Ustaz nak keluar balik? Aduh, baru masuk pula. Orang kata 8.30. Kita tengok siapa baru masuk ni. Okey, tak ada tadi bunyi ting-ting. Okey, tak ada. WhatsApp tu Ustaz, WhatsApp. Tak, saya tak guna WhatsApp kat sini. Okey, baik. Kita besar balik. Okey, so kita pergi kerajaan. Tadi Sriwijaya katanya kan? Okey, Sriwijaya. Ya. Rajanya mempunyai unsur apa? Kesaktian. Kesaktian. Nice. Ini sambil tengok buku ke memang hafal? Tengok buku. Buku je buku. Dan dianggap sebagai apa? Bodhisattva. 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 Okay, by the way soalan Ustaz tak siap lagi tau. Tak siap lagi. Tak siap lagi. So mungkinlah ini target Ustaz lah yang akan keluar lah. Sebab baru tahu kena ada balik final exam kan. So bila tahu ada balik final exam ni, so Ustaz dah kena hantar selasa depan. So doa-doa lah soalan apa yang masuk. Nanti Ustaz akan cubalah bagi clue lah sebagainya lah. Soalan bagi senang-senang sebab Ustaz bagi yang tu lah. Apa dia? Agak. Ustaz akan cuba bagi yang senang dan mungkin tak ikut sangat lah format PT3. Okay. Mungkin tak ikut sangat. Maksudnya tengoklah macam mana. So Ustaz nak mudahkan Ustaz tanda je. Cewah tak adalah, tipu je. Tengoklah kalau Ustaz rasa sebab hari ni kelas 26 orang. Patutnya kita ada 48 orang. 49 orang. Tapi ada lebih kurang 23 orang tak join. So agak Alif masuk Ustaz, Alif. Memang tak boleh. Alif tak ada. Alif saya tengok tadi PUBG dia on Ustaz. Ya, Weh, sebab kau ni tak payahlah buka dia. Adin nak senang. itu bukan aib. Itu memang salah dia buat. Oh, Ustaz saya nampak Alif main. Saya tengok dia main tadi Ustaz. Maknanya kau pemain lah. Kau pemain Kau lah. lambat jawab. Okey, dah sambung. Okay. Bertenang. Merujuk kepada peranannya, Bodhisattva merujuk pada peranannya sebagai apa? Buddha. Okey, Buddha. Raja. Okey, turut digelar raja mana? Sriwijaya. Gunung. Gunung dan Maharaja. di gunung. Pulau. Okey. So ingat raja di gunung dan maharaja Di pulau. pulau. Di Okey. pulau. Baik, so ini pasal kerajaan Sriwijaya. Ini asas je Ustaz takkan cerita detail sangat sebab ini selalunya dalam soalan objektif. Okey, yang akan dia tanya. So soalan subjektif ni dia akan banyak cerita pasal bahagian B ataupun bahagian C ni akan cerita banyak pasal kesan dan sebagainya. Okey. Seterusnya perintah pusat dan wilayah raja dibantu oleh Ustaz ni ada orang masuk ni. Pratiyuvaraja Lagi? Pratiyuvaraja Yuvaraja. Asha je boleh sebut. Dan Raja Kumara. Okey. Raja turut dibantu oleh golongan agama. Lagi apa Wadi Faiz? Raja turut dibantu oleh golongan agama.
Ustaz, Ashraf buka buku form 3. Tentera. Tentera. Pemungut cukai dan apa kat sini? Dan penjaga Hakim. harta. Dan hakim. Hakim boleh jawab. Pentadbiran wilayahnya terbagi kepada apa? Okey, kalau tadi Kerajaan Champa 5, Kerajaan Funan 7. Kerajaan Sriwijaya ni berapa? 2. 2. Okey, 2. Iaitu apa? Kedatuan. Kedatuan. Ditabir oleh Peradatuan. Datu, Perketurunan Raja dan satu lagi apa dia? Peradatuan. Kedatuan. Peradatuan. Okey. Yang ditabir oleh Datu bukan berketurunan Raja. Okey, baik. Sekejap Ada orang masuk Kan ni, sekejap lagi kita buat satu lagi aktiviti. Ustaz habiskan ni sampai Kerajaan Gangga Negara lah. Okey, baik. Ni sekadar kita ulang kaji. Baik. Kerajaan Angkor pula. Rajanya menggunakan gelaran apa? Dewa Dewa Raja. Raja. Dewa Raja. Dewa Raja. Boleh ingat ke ni? InsyaAllah tak boleh. Boleh tak boleh? Boleh kot. Boleh Ustaz. Kalau Funan tadi, rajanya digelar Kurung 6. Maksud Raja Gunung, Raja Raja dan sebagainya lah. Kita tahu kat situ. Manakala ni Kerajaan Champa, dan kita juga nampak Kerajaan Sriwijaya, nama-namanya. Okey. Dan sekarang kita pergi Kerajaan Angkor yang menggunakan gelaran Dewa Raja. Kuasa kedua dalam sistem pemerintahan dia siapa? Permaisuri dan Raja Muda. Nampak? Kamu kena faham. Okey. Dia tanya kat sini kuasa kedua. Kuasa kedua siapa? Raja Muda. Permaisuri. Permaisuri. Manakala kuasa ketiga? Raja Muda. Raja Muda. Okey, nampak So bila kalau kamu jawab kat sini Permaisuri dan Raja Muda, salah lah. Okey. So dalam buku teks mungkin kamu baca buku teks. So ni nak bagi kamu faham. Okey, kuasa kedua siapa? Kuasa ketiga siapa? Okey, kalau kamu nampak kat sini kuasa kedua dalam sistem pemerintahan ialah Permaisuri, manakala kuasa ketiga kat sini adalah Raja Muda. Okey, baik, kita tengok seterusnya pemerintah pusat dan wilayah. Raja ini dibantu oleh siapa? Pembesar. Okey. Baik. Daniel Aziz tak boleh speaker Ustaz takut saya kadang tak sempat nak tengok kamu punya chat tu. Sebab Ustaz terus direct cakap sebagainya, so tak boleh, suara mahal. Okey. Dia demam Ustaz. Aduh, ngawet OTP malam-malam buta boleh. Okey, baik. Tak apalah kalau Ustaz tak terperasan kamu tulis kat situ, Ustaz minta maaf lah. Kadang-kadang Ustaz sebab yelah Ustaz walaupun guna 2 laptop pun tapi jadi macam ni lah. Okey, baik, tak apa. Asalkan kamu nampak apa yang Ustaz buat ni, apa yang Ustaz tulis kat sebelah, supaya kamu, yelah, bila kita tengok kaji selidik kamu tu, kamu minta macam ni, senang. Ada whiteboard, ada benda yang boleh tulis, kamu nampak. Dan cikgu tak ada hanya baca bulat-bulat dalam buku dan sebagainya. Ni kat sini senang lah. Okey. Baik. So, Ustaz sanggup tau. Ni nak cerita kesanggupan lah beli laptop baru ni yang boleh conteng. Nak tunggu ku Sherry belanja iPad dah bila kan. So kita Ya bu. Sekejap lah. Okay, so kita belilah sendiri. Okay, baik. Yang bertanggungjawab dalam bidang apa? Keagamaan. Kehakiman, lagi satu apa? Keselamatan. Weh, hakim beli dia semalam. Okay. Pentadbiran wilayahnya terbagi kepada apa? Okey. Angkor terbagi kepada berapa pula? Angkor 1, 2, 4. 4. 4. 4. Tapi dia tak tanya berapa kan. So kat sini nak tulis apa ni? Wilayah.
Wilayah, daerah kecil. Daerah kampung. kecil Kecil. Kampung. dan kampung. Okey, baik. So kita nampak kat sini gelaran-gelaran yang digunakan. Okey, Dewa Raja, Pemaisuri, Raja Muda, Pembesar, Keagamaan, Keselamatan, Wilayah dan Daerah Kecil. Okey. Baik, seterusnya. Kita pergi ke Kerajaan Majapahit. Okey, Kerajaan Majapahit menggunakan gelaran Maharaja. 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 Je. Sri Maharaja dan Sri Batara. Batara. Okey, Batara. baik. So rajanya dibantu oleh siapa ni? Sabta Prabu. Okey, dan para pembesar Sabta Prabu dan para pembesar. Baik, seterusnya Sabta Prabu ialah apa? Penasihat raja. Ha? Penasihat raja-raja. Majlis Penasihat Diraja. Yang terdiri daripada kerabat diraja. Pentadbiran wilayahnya terbagi kepada berapa? 14 wilayah. 14 wilayah. Setiap wilayah dipecahkan kepada Kabupaten. kabupaten. Kawadanan. Kewadanan, Pakuan dan Kebuyutan. Dan daerah kecil serta kampung. daerah kecil. daerah kecil. Okey, baik. So ini benda-benda yang kamu kena ingat. Apa tugas Sabta Prabu? Berapa wilayah terbahagi? So nama-nama dia tu. Okey, baik. Okey, ada lagi. Kedah Tua. Kedah Tua, apa yang kita tahu kat sini, sistem berajanya tidak jelas. Cuma antara fakta dan sejarah yang kita tahu, kerajaan Kedah Tua ni adalah antara kerajaan Melayu yang di tanah Melayu kita, di Semenanjung ini, iaitu terletak di Kedah, yang sangat hebat. Ada berapa nak kata mitos ataupun kisah yang menceritakan, contohnya antara paling yang terkenal dekat Kedah Tua ni ialah pada waktu tu kita ada kilang besi yang menjadi tumpuan seluruh dunia. Sehingga kan ada sejarah menyatakan pedang sahabat-sahabat Nabi ataupun kita kata tabi'in dan sebagainya ada dihantar dan diperbuat daripada di tempat di Kedah Tua ini. So itu antara ni dan baru-baru ni dalam 2 tahun 3 tahun yang lalu beberapa bukti dijumpai. Okey, iaitu contohnya tempat kilang besi itu dibuat dan sebagainya. So itu yang kita kena kaji lagi tentang berkaitan kerajaan Kedah Tua. Okey, baik. Seterusnya, sistem pemerintahannya ditadbir oleh siapa? Hello? Halo. Siapa tadbir? Apa jawapan dia kat sini? Seorang ketua. Okey, ketua. Baik. Beliau menguruskan hal apa? Perdagangan dan Perdagangan keagamaan. Perdagangan Dan keagamaan. Corak pemerintahan hampir sama dengan kerajaan Sriwijaya. Okey. Oh, Alik Saifullah baru join. Selamat datang, Alik. Welcome. Oh, lama. Chicken dinner ke tadi? Chicken dinner ke? Weh, pakai baju. Baju. Oi, takkan baju. Apa ni? Dia sadar
Baru main game. Allahu Akbar. Yang dah masuk jangan lupa share, like. Okey. Bukan. Kerana Ni kalau pernah menjadi sebahagian daripada apa? Tuan. Ada tuan kerajaan. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi. Ya, dah jawab dah. Gangga negara sama juga satu sistem beraja yang tidak jelas, mengamalkan sistem pemerintahan beraja, raja peranan dalam membangunkan kemajuan perdagangan Dan bertanggungjawab bertanggungjawab hal keselamatan. Okey, so secara kesimpulannya apa yang kita nampak, apa yang kita boleh nampak dalam konteks pemerintahan keseluruhan, kerajaan Funan, Gangga, Kedah Tua, Majapahit, Angkor, Sriwijaya dan satu lagi Champa. Okey. Kita tahu golongannya dalam bentuk tiga segi dari sudut sistem pentadbirannya, iaitu paling atas kita tahu adalah sebagai pemerintah, manakala di bahagian bawah adalah golongan yang diperintah. Okey. So ini kita boleh nampak dalam konteks pentadbiran sosial, okey, kehidupan sosial ataupun kita panggil struktur sosial kerajaan alam Melayu ketika itu, yang mana nanti dalam bab seterusnya nanti kita akan ada pecahan-pecahan lagi. So di perintah tu ada golongan hamba, ada golongan artisan dan sebagainya. Okey. Manakala golongan pemerintah tu ada raja, ada pembesar, ada pendeta dan sebagainya. Itu beberapa perkara yang kita akan sentuh lagi dalam bab 3 nantilah kalau kita sempat pada hari ini.